Gate TV KPM. Sistem hidrolik ialah pemindahan tekanan ke semua arah di dalam prinsip Pascal. Dan sekarang ni kita nak tanya cikgu pula bagaimana sistem hidrolik ni berfungsi di dalam sistem brake hidrolik di dalam kereta, cikgu. Ya, betul. Macam mana dia berfungsi, cikgu? Okey. Tadi kita dah tengok berkenaan dengan macam mana nak buat brake ni. So, di depan Mira pun ada yang kita buat satu model brake ni. Tapi sebelum cikgu pergi lebih lanjut berkenaan dengan model yang kita buat menggunakan bahan-bahan terpakai ni. Okey, kita tengok dulu sebenarnya apa itu sistem brake hidrolik. Okey, sistem brake hidrolik kalau tengok pada gambar rajah yang ada di depan murid-murid sekarang ni adalah berkenaan bagaimana satu kaki yang menekan pedal dengan menggunakan meter silinder yang membuatkan kita panggil disc. Disc yang berpusing tadi berhenti. Okey, bila kita lepas, so disc tadi contohnya bila kita lepas, disc tadi terus berpusing. Okey, dan bila kita tekan, so disc tadi akan berhenti. So sebenarnya itulah satu aplikasi yang digunakan di dalam kereta. Okey. So sebab kalau kita nak berhentikan kenderaan, so kita tekan pedal tu kan. So menyebabkan dia punya disc tadi akan berhenti. Okey, dan termasuk sekali dengan tayarnya sekali lah. Okey, so kalau kita tengok kat sini, brake hidrolik lazimnya digunakan untuk memperlahankan untuk memberhentikan kenderaan beroda seperti kereta yang sedang bergerak. Okey, dalam sistem brake hidrolik ini kita bahagikan dia kepada dua, iaitu brake cakra dan juga brake gelendong. Okey, kebiasaannya kita tahu bahawa brake cakra ini digunakan pada kereta lah. Sama juga brake gelendong, tapi kedudukan dia yang berbeza. Okey, iaitu kita tahu bahawa brake cakra berada pada roda di hadapan. Okey, manakala brake gelendong berada pada roda di belakang. Oh, berbeza, cikgu. Ya, berbeza kedudukan dia. So sebenarnya kalau sebuah kereta itu dibina, okey, dia kedudukan brake itu adalah berbeza. Bagaimana fungsinya adalah berbeza, tapi sistemnya sama, iaitu sistem hidrolik. Okey, kalau kita tengok juga kat sini bahawa kalau dalam sebuah kereta apabila brake cakra roda di depan dan brake gelendong pada roda belakang, persamaan yang jelas kat sini adalah pedal brake yang ditekan akan menolak ombus silinder utama ke dalam dan mengenakan tekanan ke atas minyak brake. So bendali di sini adalah minyak brake. Okey, dan tekanan ini akan dipindahkan secara seragam seperti Mira sebutkan tadi. Kan murid-murid di rumah pun ada tahu bahawa bila dipindahkan secara seragam, minyak brake tadi akan melalui pipe logam ke silinder brake pada roda depan dan di belakang. Okey, tapi untuk kedua-dua brake ini iaitu brake cakra dan juga brake gelendong, walaupun dia mempunyai persamaan, dia ada juga perbezaan dia. Dalam kedudukan dia berbeza di depan dan di belakang. Okey, ada sama dan ada yang berbeza. Okey, yang berbeza di sini adalah brake cakra pada roda depan, tekanan akan menolak omboh dalam silinder brake, menolak pada pad brake lalu tertekan ke atas spiring keluli pada brake cakra ataupun kita panggil brake disc tadilah. Okey, dan perbezaan yang kedua adalah daya geseran antara pad brake dengan piring keluli atau brake disc tadi memperlahankan atau memberhentikan putaran roda hadapan sahaja. So bila kita tekan pedal, okey, so dia akan berhentikan disc, kita tarik, dia pusing balik. Okey. So untuk brake gelendong pada roda belakang, perbezaan dia dengan brake cakra pada roda hadapan, okey, murid-murid boleh dapatkan perbezaan dia kat sini, iaitu tekanan dia akan menolak ombus silinder brake yang menolak kasut brake lalu menekan pelapik brake pada brake gelendong. Okey, maksudnya dia tolak kasut dia. Maksudnya dalam brake gelendong ni kalau kita tengok pada dia punya kedudukan pada kedudukan brake gelendong tu, dia macam kasut di tengah tu. Dia macam kasut di tengah tu. Dia menolak supaya kasut brake tadi
rapat pada pelapis brek. So bila dia semakin rapat, maka kenderaan tadi ataupun apa-apa kenderaan yang menggunakannya brek gelendong ni, dia akan berhenti pada tayar tu. Okey. So dia menggunakan konsep yang sama dengan brek cakra. Cuma dari segi ketahanan untuk brek gelendong ini lebih tahan berbanding dengan brek cakra. Brek cakra mungkin untuk roda di hadapan untuk mempercepatkan. Brek gelendong ni dia mengambil masa untuk dia berhenti. Kalau brek cakra ni kalau kita tekan brek sekali tu berhenti. So gelembeng tu dia memperlahankan. Sebab dia menggunakan pelapis brek. Okey, dan kita ada daya geseran antara pelapis brek dengan gelendong brek ini memperlahankan atau memberhentikan putaran roda belakang. Memberhentikan roda belakang. Contoh kita tengok yang paling asasnya pada kereta lah. Tapi kereta kebanyakannya sekarang ini kedua-duanya menggunakan brek cakra. Tapi ada juga kereta yang satu menggunakan brek cakra, ada yang menggunakan satu brek gelendong. Lebih selamat menggunakan kedua-dua jenis brek yang berbeza pada roda hadapan dengan roda belakang. Baiklah. Okey. So kita tengok dekat sini apakah model yang cikgu bawa hari ini, iaitu kita nak tunjuk bukti bahawa ada pergerakan pada roda tadi, itu kita panggil dia sebagai disc brake tadi. Okey, kita anggapkan bahawa model ini adalah model brake dalam kereta, ataupun kita panggil dia brake cakra. Okey, yang pertama kita hidupkan dulu dia punya switch ni. Okey, kita hidupkan switch ni dan kita tengok bagaimana dia berputar, dan kita minta untuk Mira kenakan tekanan pada omboh kecil pada picagari tersebut. Boleh. Okey, jadi kedua-duanya. Kita andaikan di sini ini ialah omboh kecil. Pedal kereta kita yang kita nak tekan ni. Okey. Ini ialah ini adalah pemampat untuk memberhentikan kereta tadi. Okey. Baiklah, dan dis ni? Dis ni adalah cakra dis pada brek kereta. Pada brek kereta. Ya. Okey, kita tengok bagaimana dia berfungsi. Okey, kedua-duanya secara serentak supaya dia punya dis tadi berhenti. Okey. Okey. Satu, alright. Dua, tiga. Okey, alright. So, tolakkan dia. So, kita tengok bila ditolak, so dia berhenti. Wow. Okey. Baiklah. So, kita tengok kat sini macam mana dis ataupun roda tadi tengah bergerak. Okey, berputar. Yang mengandungi cakra dis tadi. So bila kita kenakan tekanan tadi dan minyak umpama air ataupun cecair yang berada di dalam tiub ini adalah minyak brake. Okey, dan dia akan menolak omboh besar supaya memampat tadi akan memberhentikan cakra. Okey, cuba Mira tarik balik umpama bila kita lepas pedal tadi. Kita lepaskan pedal. So kita akan tengok bagaimana pedal tadi dilepaskan. So satu, kita tengok dia macam mana dia punya ni. Dia kembali berputar. Dia akan kembali berputar. Baiklah. Wow, jadi beginilah aplikasinya, aplikasi di dalam brek kereta kita. Kita sama ni kita tekan je pedal kita kan. Kita tekan pedal kan. Kita tak tahu sebenarnya bila kita tekan, so dia kembali kepada keadaan asal apabila kita tarik. Okey. Kita tekan dia berhenti, kita tarik dia jalan. Baiklah. Okey, saya faham cikgu setakat ni untuk sistem brake hidrolik. Ada sedikit lagi penambahan daripada cikgu? Alright. So kita akan tengok bahawa sistem brake hidrolik ini biasanya kita gunakan pada kenderaan yang yang menggunakan brake cakra pada roda depan dan juga brake gelendong pada roda belakang. Okey. Untuk pengetahuan Mira, untuk brake cakra pada roda hadapan ini biasanya dia memerlukan cakra yang berpusing. Maksudnya kita gunakan pada kenderaan yang kita boleh berhentikan dia serta-merta. Okey, manakala untuk brake gelendong pada roda belakang ni, biasanya kalau kita memerlukan contohnya macam lori, kenderaan-kenderaan yang berbesar. So apabila kita tekan sahaja dia punya brake itu, pergerakan dia tidak akan berhenti secara terus. Dia akan berhenti secara perlahan, lahan dan akhirnya berhenti.
Dan kita tahu juga bahawa bukan minyak brake sahaja yang boleh dikatakan sebagai bendalih yang ada di dalam kita punya sistem brake. Ada kenderaan yang menggunakan gas. Okey, gas. Gas di mana gas tadi umpama seperti kita gunakan omboh tadi untuk menolak gas tadi, untuk mampakkan gas supaya omboh besar tadi akan bergerak untuk mengangkat beban. Dalam kes brake, dia untuk memberhentikan disc brake. Jadi sebab itulah orang kata kalaulah kekurangannya minyak brake ataupun kurangnya gas dalam gas untuk brake dalam kenderaan itu yang tak boleh nak berhenti tu. Ya, betul. Kadang-kadang mungkin kita ada kebocoran pada salur pada salur pada brake tadi. Okey, menyebabkan minyak tadi. Sebab itu kita tahu bahawa kita ada dalam prinsip Pascal iaitu mesti sistemnya adalah tertutup. Bila dah bocor, cecair atau bendalih tadi keluar, so nak mampakkan bagi tekanan tadi dah tak boleh lah sebab dia dah keluar dah. Cecair tadi tidak dapat untuk menggerakkan omboh yang besar. Baik, cikgu. Okey, saya nak tanya cikgu satu soalan. Adakah ini untuk brake ni hanya pada kenderaan yang ada sistem hidrolik sahaja? Tapi kalau contoh seperti contoh mudahnya, kalau basikal lah anda kata, kalau kita brake ke basikal, adakah sistemnya sama ataupun berbeza, cikgu? Berbeza. Biasanya kalau yang selain daripada selain pada kereta menggunakan brake hidrolik, yang kita nampak yang lebih jelasnya mungkin pintu pagar automatik. Pintu pagar automatik pun sama menggunakan sistem brake hidrolik. Ataupun dia menggunakan sistem hidrolik. Kita bukan panggil sistem brake hidrolik tapi menggunakan sistem hidrolik. Contoh lain selain kalau kita tengok adalah macam basikal tadi. Basikal tadi hanya kita gunakan cekaman sahaja. Ataupun kata lain kita kata bentuknya adalah macam brake gelendong. Tapi dia cengkamkan tayar tadi supaya tayar tadi berhenti. Baiklah. Okey, cikgu. Nampaknya saya dah faham tentang sistem brake hidrolik ni, cikgu. Cikgu nak uji saya ke, cikgu? Cikgu masih ada soalan nak tanya saya tu. Okey. Selain daripada kereta menggunakan sistem brake hidrolik ni, okey, kita juga menggunakan dalam kehidupan seharian kita, iaitu contohnya seperti untuk mengangkat barang. Okey. So boleh Mira berikan satu contoh mengangkat barang ke orang ke, apakah contoh yang menggunakan sistem hidrolik ini, seumpama seperti menggunakan brake hidrolik? Apa yang lain objek lain yang menggunakan sistem ini? Aplikasi dalam kehidupan seharian kita. Kalau Mira kata kerusi boleh ke, cikgu? Boleh. Tadi kerusi rawatan gigi? Kerusi rawatan gigi. Betul, tepat sekali jawapannya. Contohnya macam kerusi rawatan gigi, sama saja menggunakan sistem hidrolik, tapi dia punya kedudukan dia adalah biasanya untuk mengangkat badan beban. Mengangkat beban, kedudukan badan seseorang itu. Okey, tapi dalam sistem brake hidrolik ini kita untuk memberhentikan. So tapi konsepnya asasnya adalah sama, iaitu sistem hidrolik yang menggunakan prinsip Pascal. Baiklah. Ada ganjaran untuk saya, cikgu? Ada 5 bintang lagi. Dah 10 bintang dah dapat ni. Dah 10 dah ni kan setakat ni, cikgu. Baiklah, cikgu. Okey, Mira. Ya, cikgu. Dah selesai dah soalan pertama tadi. Tahniah dapat jawab dengan baik. Okey, cikgu ada untuk soalan yang kedua. Okey. Boleh jawab? Boleh, cikgu. Boleh, insya-Allah. Okey, so untuk soalan yang kedua ni, cikgu nak tanya Mira, apakah perbezaan sistem brake hidrolik bagi brake cakra berbanding brake gelendong? Okey, perbezaan yang pertama, kalau cakra itu berada di hadapan tayar. Betul. Kalau brake gelendong berada di belakang tayar. Okey, perbezaan yang kedua ialah tekanan. Kalau untuk brake cakra, tekanan itu akan menolak omboh dalam silinder dan dia akan tolak pada pad brake. Okey, manakala untuk cakra gelendong pula, dia akan tekanan tu akan menolak omboh pada silinder, tetapi dia akan menolak kasut brake dan juga dia akan rapat dan mampatkan pada pelapik brake. Ya, betul. Tepat sekali. Tahniah. Memang baik. Memang tepat sekali jawapannya. Tahniah. Berapa ganjaran saya, cikgu? 5 bintang, 10 markah. Memang terbaik. Terima kasih, cikgu. Didik TV
KPM.